Hai, halo. Salam sejahtera pelajar-pelajar sekalian. Apa khabar semua? Okey, bersyukur dan bergembira berjumpa kembali pelajar-pelajar sekalian dalam video saya kali ini. Hari ini sebenarnya saya berniat untuk memperkenalkan kepada anda salah satu daripada teknik mencari isi selain daripada teknik dikemasin yang saya pernah terangkan dalam video sebelum ini. Ya, sebenarnya teknik ini merupakan satu teknik yang jarang dimanfaatkan oleh pelajar-pelajar sekalian. Walaupun teknik ini banyak membantu usaha pelajar dalam menyediakan sebuah karangan yang matang, mantap dan menyeluruh sifatnya agar boleh mendapatkan markah tertinggi dalam peperiksaan. Okey, jadi biarlah sama-sama kita pelajari apa yang dimaksudkan dengan teknik yang ingin saya perkenalkan pada hari ini. Okey, sebenarnya teknik mencari isi ini merupakan satu langkah yang wajib yang perlu diikuti oleh pelajar-pelajar dalam menentukan karangan mereka sentiasa menepati tajuk, ya, menjurus kepada kehendak tajuk. Okey, agar tidak melakukan kesilapan terbesar iaitu terkeluar ataupun terpesong daripada tajuk sehingga boleh mengakibatkan kegagalan pelajar dalam mendapatkan keputusan yang seperti diingini. Okey, jadi biarlah kita sama-sama ya memahami, memperhalusi apa yang dimaksudkan dengan teknik mencari isi yang saya nak terangkan kepada anda. Teknik yang dimaksudkan di sini adalah teknik socio-eco-Paul. Okey, teknik socio-eco-Paul. Okey, um, apa yang dimaksudkan dengan sosio di sini merujuk kepada aspek sosial. Kemudian, eco merujuk kepada aspek ekonomi. Dan kemudian, Paul yang merujuk kepada aspek politik. Jadi perlulah ingat pelajar-pelajar bahawa tiga-tiga aspek ini sebenarnya maupun aspek sosial, aspek ekonomi maupun aspek politik. Ketiga-tiga aspek ini sebenarnya yang menentukan sejauh mana kualiti kehidupan manusia, ya. Kualiti kehidupan manusia. Okay. So, untuk memahami secara jelas lagi, biarlah kita pilih satu tajuk karangan untuk memudahkan ya pemahaman kita sejauh mana teknik ini boleh dimanfaatkan. Okey. Jadi untuk itu cikgu memilih satu daripada tajuk karangan. Jadi perlu kita ingat pelajar-pelajar seperti biasa sebelum mula mencari isi, langkah yang lebih awal lagi perlu mereka gunakan adalah mencari kata kunci karangan itu. Okey, carilah kata kunci karangan. Apa yang dimaksudkan kata kunci karangan ialah satu, cari apakah isu yang diutarakan. Isu yang diutarakan. Kemudian, apakah arahan arahan yang diberi untuk pelajar. Kalau begitu, dalam karangan ini kita sudah tahu isu yang diutarakan adalah kemajuan sains dan teknologi. Okey, kemajuan sains dan teknologi merupakan isu yang sedang dibincangkan dalam tajuk ini. Tetapi, apa agaknya arahan yang dikemukakan untuk pelajar? Okey, apa yang diharapkan? Jadi, perbincangan isu itu menjurus kepada banyak kebaikan dalam kehidupan manusia. Okey, jadi pelajar perlu ingat, okey, dalam mencari isi perlu mencari dua perkara ini dulu. Apakah isunya, kemudian apa pula arahan soalan, kehendak tajuknya. Okey, jadi jelaslah bahawa di sini tajuk karangan ini berbunyi kemajuan sains dan teknologi membawa banyak kebaikan dalam kehidupan manusia. Bermakna pelajar-pelajar perlulah mencari apakah kebaikan-kebaikan yang telah kita terima hasil daripada kemajuan sains dan teknologi ini. Okey, jadi untuk mencari isi sebelum itu perlu menentukan tekniknya. Jadi di sinilah cikgu terangkan tadi teknik yang paling sesuai boleh digunakan adalah teknik socio-eco-Paul. Ya, teknik socio-eco-Paul. Okey, sebelum cikgu mula menyentuh secara terperinci setiap satu aspek itu, biar kita lihat slot seterusnya yang berkaitan dengan tajuk karangan yang disajikan untuk kamu kali ini.
Okey, maaf ya. Okey, jadi pelajar-pelajar boleh melihat gambar ini. Sebenarnya pelajar-pelajar nampak saja dah tahu ini adalah satu sistem pengangkutan ya. Satu cara pengangkutan yang pernah kita gunakan ya dalam tahun-tahun 50-an, 60-an, 70-an tapi sekarang sudah menjadi bahan perhiasan ataupun di kawasan-kawasan pelancongan saja ya. Dan kita juga dapat melihat di sini satu daripada bentuk pengangkutan kita yang memang popular sejak dulu-dulu lagi, basikal. Dan kita dapat lihat juga di sini kereta lembu yang pernah manusia gunakan. Okey, melihat kepada gambar-gambar ini, pelajar-pelajar boleh uh, nampak satu gambaran bahawa semuanya menunjukkan sistem pengangkutan yang pernah digunakan oleh manusia, yang jarang lagi digunakan sekarang. Tetapi, bila kita lihat perkembangan terkini dengan penciptaan-penciptaan baru, manusia telah menghasilkan pelbagai sistem pengangkutan-pengangkutan yang moden. Yang berbanding dengan gambar-gambar di atas, kita tahu jauh berbeza, banyak faedahnya, banyak gunanya kepada manusia. Okey, dan pelajar-pelajar yang tinggal di bandar biasanya sering ya melihat sistem pengangkutan ini yang dikatakan train ya. Train di Kuala Lumpur, di sekitar Kuala Lumpur, bandar-bandar besar memang ada banyak jenisnya. Ada yang dikatakan monorail, ada yang LRT, ada yang komuter, ya. Macam-macam bentuk train sudah pun ada. Begitu juga bila kita memandu kereta, okey. Kereta pun ya sekarang dah banyak jenis kereta ya mengikut cita rasa kita sendiri. Dan begitu juga di sini apa yang kita nampak di sini sebagai kapal terbang, ya. Kapal terbang yang boleh membawa kita ke mana-mana bahagian dunia dengan begitu mudah. Okey. Jadi, kita nampak di sini gambar-gambar ini menunjukkan satu daripada kebaikan yang diterima oleh manusia. Dan kebaikan ini memang dari aspek pengangkutan. Dari aspek pengangkutan dan kita boleh jadikannya salah satu isi utama dalam karangan ini, iaitu salah satu kebaikan sainsnya ialah menghasilkan pelbagai bentuk pengangkutan moden, okey, ataupun membawa kemajuan dalam sistem pengangkutan moden yang membuatkan perjalanan kita semakin cepat dan selamat. Okey. Dan cuba kita lihat seterusnya. Bila kita lihat gambar pertama ni, pelajar-pelajar mungkin tertanya-tanya, apalah kena mengenah dengan burung ini dengan tajuk kemajuan sains dan teknologi. Pelajar perlu ingat, okey, satu ketika dulu manusia sebelum maju sangat, burung-burung merpati ini pernah menjadi satu cara perhubungan ataupun sebagai satu bentuk pengutus, ya, pengutus message. Okey, sebagai messenger, ya, pengutus. Biasanya digunakan oleh golongan-golongan diraja, ya, empire-empire, kerajaan-kerajaan zaman dulu. Dan kemudian kita mula mengalami kemajuan dalam era revolusi perindustrian di negara-negara barat di mana terciptanya telefon ya bentuk awal ini. Okey. Dan kita tahu penciptanya Alexander Graham Bell. Okey, dan kemudian semakin maju lagi manusia dalam sekitar 60-an, 70-an sudah pun ada komputer-komputer begini rupa. Dan lebih hebat lagi, zaman sekarang kita dah makin maju lagi ya, sampai telefon bimbit atau smartphone ini sudah menjadi milik kebanyakan kita walaupun anak-anak golongan mudah lagi sudah pun memiliki telefon bimbit begini. Dan kita tak payah lagi gunakan burung untuk mengantar mesej, tak payahlah gunakan telefon-telefon yang memang kaku sifatnya, dan kita boleh gunakan telefon pintar, smartphone untuk menghubungi sesiapa, untuk mengantar mesej untuk sesiapa. Dan begitu jugalah penggunaan laptop baru-baru ini. Bukan hanya untuk tujuan menaip, ataupun menghasilkan dokumen, malahan ia juga sudah dijadikan sebagai satu cara perhubungan. Ya, seperti cikgu sekarang boleh berhubung dengan anda dengan menggunakan laptop.
Ya, begitulah majunya kemajuan sains dan faedah yang kita dapat. Jadi kita dapat rumuskan di sini salah satu isi yang berkaitan dengan tajuknya ialah sistem komunikasi yang semakin canggih dan unik. Okey, dan hasil daripada ini hubungan kita semakin cepat, jelas dan mudah alih sifatnya. Cuba bayangkan satu kelebihan istimewa sekarang adalah mudah alih sifatnya. Kalau zaman dulu telefon begini tidak boleh dibawa ke mana-mana. Kalau di rumah lah. Kalau di pejabat. Bukannya boleh dibawa ke mana-mana. Tetapi kalau dengan adanya telefon pintar begini, ya, kita boleh letak dalam poket, kita boleh membimbit dalam tapak tangan kita dan boleh pergi mana-mana. Dan kita boleh menghubungi sesiapa saja dengan senang. Ya. Dan cuba lihat seterusnya. Okey, kalau kamu lihat gambar pertama ini, okey, gambar-gambar ini memang menunjukkan ya, betapa daifnya tempat kediaman kita zaman dulu. Dan sayangnya masih juga ada segelintir masyarakat yang duduk di kawasan luar bandar, di kawasan yang jauh daripada bandar-bandar, kawasan terpencil, masih hidup dalam keadaan rumah-rumah begini ya, khususnya di kampung-kampung, di kawasan ladang dan sebagainya. Tetapi kemajuan sains baru-baru ini telah memberikan sedikit kelebihan dalam menikmati tempat kediaman kita yang mungkin lebih selesa, canggih, mengikut cita rasa kita ya. Dan begitulah juga ya wujudnya tempat kediaman, binaan rumah dalam bentuk apartmen, kondominium dan sebagainya. Dan sudah pastinya ini merupakan satu kebaikan sains dan teknologi. Ya, dan isinya tempat kediaman yang semakin selesa dan selamat. Jadi begitulah ya, kita boleh lihat kebaikan sains dan teknologi ini dalam aspek seterusnya. Apabila saya menunjukkan gambar ini kepada pelajar saya, ramai di antara mereka ni tertanya-tanya, apalah benda ini? Mereka nampak macam loceng lah, terlamtah. Mereka tak dapat bayangkan. Sebenarnya ini merupakan satu stetoskop yang pernah digunakan dalam abad-abad ke 19 awal-awal dulu. Ya, tetapi cuba bayangkan ya betapa kemajuan sains yang sudah berlaku, okey, dan telah menghasilkan pelbagai bentuk ciptaan-ciptaan begini. Okey, kalau kita lihat di sini ini merupakan satu alat terkini yang membantu kita untuk menguji kandungan darah kita ya, untuk menentukan sama ada kita ini mempunyai masalah gula dalam darah, kolesterol dalam darah dan sebagainya. Okey, begitu juga kita mempunyai alat begini untuk mengukur suhu badan kita dan kita boleh juga sentiasa memastikan denyutan nadi, okey, tekanan darah kita dan stetoskop yang pernah dulu kini sudah berubah dalam bentuk yang lebih simple dan mudah. Begitulah perubahan yang berlaku, evolusi yang telah melanda dunia perubatan yang kita dapat saksikan sekarang. Dan cuba juga lihat betapa hebatnya berbagai alat-alat bantuan perubatan. Okey, ini dikatakan MRI ya, di mana mesin ini apabila seseorang pesakit dimasukkan boleh mendiagnosis dan menganalisis segala masalah yang dihadapi olehnya dari segi kesihatan. Dan cuba lihat, okey, betapa canggihnya bilik rawatan, ya, pembedahan yang dilengkapi dengan segala peralatan-peralatan yang perlu, ya, memang sophisticated sifatnya. Jadi dengan ini kita dapat merumuskan bahawa kebaikan kemajuan sains dan teknologi ini dalam dunia perubatan yang telah menyediakan rawatan dan kemudahan perubatan yang semakin canggih. Ya, kita perlu ingat rawatan yang kita dapat melalui sekarang ya tidaklah seteruk begitu. Kalau dulu katalah pembedahan jantung dilakukan, memang kita akan dibelah terus dan baru dapat dilakukan apa nak kata pembedahannya.
Tetapi zaman sekarang teknologi dah berubah, ya. Tak perlulah dibelah terus pada anggota badan kita, ya. Ada banyak cara lain mereka boleh lakukan. Okey. Dan cuba kita lihat, minta maaf. Okey, cuba kita lihat. Apabila kita nampak ini, ada pelajar mungkin teringat, pernah lihat dalam buku sejarah mereka, ataupun sekiranya mereka pernah mengunjungi tempat bersejarah seperti Melaka, di Pulau Pinang, ataupun di Muzium Negara. Mungkin mereka dapat peluang melihat meriam yang pernah dipakai dalam kurun-kurun ke-15 dulu. Ya. Dan kemudian kita lihat gambar ini pula menunjukkan betapa, ya, pelbagai bentuk senjata. Senjata yang digunakan untuk pertahanan dan peperangan zaman dulu, dengan pedangnya, dengan lembing, dengan tombak, dengan kerisnya. Okey, macam-macam bentuk senjata digunakan. Okey. Dan biasanya senjata-senjata ini digunakan oleh pengawal-pengawal keselamatan tentera dalam usaha melindungi negara kita daripada ancaman musuh. Tetapi cuba lihat evolusi yang telah melanda, telah mencipta pelbagai bentuk senjata perlindungan pertahanan yang lebih hebat lagi, yang lebih sophisticated sifatnya. Okey, ini adalah satu daripada kapal perang, ya, ciptaan USA Amerika, ya. Minta maaf, ini daripada Rusia, ya. Ini dikatakan kapal perang Sukhoi, ya, S-23, okey. Memang canggih sifatnya. Dan cuba lihat helikopter. Helikopter ini dipanggil helikopter Apache yang digunakan oleh tentera Amerika. Okey. Dan begitu juga kereta kebal yang moden. Kalau berbanding dengan uh, okey, berbanding dengan meriam zaman dulu dengan meriam yang moden ini, okey, begitu jauh berbeza sifatnya. Okey, begitu. Dan meriam kereta kebal ini boleh bergerak begitu laju. Bukan setakat di daratan, walaupun di atas muka perairan juga, ya, boleh dilalui oleh kapal kereta kebal begini, ya. Dan kita dapat rumuskan satu lagi kebaikan kemajuan sains dan teknologi di sini ialah, okey, membantu dalam menguatkan benteng pertahanan negara, ya. Sudah pastinya, ya, ianya menguatkan benteng pertahanan kita. Okey, kalaulah negara kita mempunyai senjata-senjata pertahanan, peperangan yang canggih begini, sudah pastinya musuh-musuh kita akan teragak-agak ataupun berfikir dua kali untuk menyerang ataupun menceroboh kedaulatan negara kita, ya. Dan akhirnya cuba lihat slot ini pula. Sudah pastinya pelajar-pelajar akan terbayang, ya, ataupun teringatkan, ataupun mungkin pernah melihat dalam filem-filem dulu, okey, manusia yang pernah gunakan binatang-binatang ternakan seperti lembu ataupun kerbau dalam usaha membajak sawah mereka. Ya, manusia terpaksa membanting tulang bersama-sama binatang dalam mengusahakan tempat-tempat pertanian mereka. Dan cuba lihat, begitulah, ya, masa musim menuai mereka terpaksa, ya, membongkok berjam-jam menggunakan pisau sabit dan menuai hasil mereka. Okey, tetapi segalanya sudah pun berubah. Cuba lihat. Okey, satu kawasan pertanian yang begitu luas boleh boleh diusahakan dengan begitu cepat, dengan begitu mudah. Tak payahlah menyusahkan diri dengan membanting tulang, ya, berjemuran panas, okey, berjam-jam lamanya untuk mendapatkan hasil mereka. Mesin-mesin penuaian yang besar-besar ini memudahkan usaha penuaian. Okey, begitu juga mesin yang digunakan dalam pembajakan. Dan satu lagi kelebihan, ya, kemajuan sains sekarang ini ialah dengan adanya sistem pertanian hidroponik. Okey, hidroponik di sini maksudnya kita tak perlulah menanam sayur-sayuran ataupun mana-mana tumbuhan di atas permukaan tanah. Ianya hanya perlukan saluran-saluran bertingkat begini dan kita boleh tanam. Jadi bermakna negara-negara yang kekurangan tanah subur untuk pertanian boleh manfaatkan kelebihan ini.
Dan di Malaysia juga, ya, sistem pertanian hidroponik ini sudah pun digunakan secara meluas di kawasan-kawasan pertanian yang terkenal seperti di Cameron Highlands dan sebagainya. Okey, jadi satu lagi kebaikan yang dimaksudkan di sini ialah sistem pertanian yang semakin moden, ya, semakin produktif sifatnya. Okey, bayangkan kepadatan penduduk yang semakin meningkat sekarang memerlukan bekalan makanan yang sangat tinggi. Kalaulah kita masih gunakan sistem pertanian seperti yang dulu, ya, sistem pertanian tradisional dulu, mampukah kita memenuhi permintaan kepadatan penduduk yang semakin meningkat? Sudah pastinya, ya, begitu sukar. Jadi sudah pastinya kemajuan sains dan teknologi ini membawa banyak kebaikan dalam kehidupan manusia. Okey, sekarang kita cuba lihat, ya. Okey. Jadi kalau kita lihat balik, ya, uh, apa yang saya maksudkan awal-awal tadi. Okey. Penggunaan teknik socio-eco-pol. Jadi keenam-enam isi yang saya cari tadi sebenarnya sama ada ianya daripada aspek sosial, ekonomi, politik ataupun ianya berhubung kait antara satu atau dua ataupun ketiga-tiganya, ya. Cuba lihat. Sebenarnya di sini saya sudah pun menyusun 6 isi yang saya cari tadi. Isi pertama tadi sebenarnya menunjukkan sistem pengangkutan, ya, sistem pengangkutan. Okey, daripada menggunakan binatang ternakan, daripada basikal, daripada beca, kita sudah pun mula memiliki kereta, kereta api, kapal terbang dan sebagainya. Jadi, gambar pertama itu sebenarnya daripada aspek sosial dan ekonomi. Jadi kita lihat, ya, dari aspek sosial, sistem pengangkutan ini sebenarnya memudahkan hubungan sesama manusia, ya, memudahkan hubungan sesama manusia. Cuba bayangkan, okey, sanak saudara kita, ahli keluarga kita, ibu bapa kita, adik-beradik kita, kalaulah mereka terpaksa bekerja berjauhan daripada kita, mereka masih boleh, ya, menghubungi kita dengan sistem pengangkutan yang ada dan mereka boleh ulang alik dengan begitu mudah, ya. Dan dari aspek ekonomi pula kita dapat lihat sistem pengangkutan tadi sebenarnya merupakan perangsang, ya, merangsang pertumbuhan ekonomi. Okey, dengan adanya sistem pengangkutan begini, lori, trailer, kereta api, pelbagai hasil perindustrian, pertanian dapat diangkut dengan begitu mudah, khususnya daripada kawasan-kawasan pedalaman. Bayangkan dengan adanya sistem pengangkutan begini, kawasan-kawasan pedalaman, kampung-kampung turut mengalami kemajuan, ya. Dan kalau kita lihat isi kedua, ya, isi kedua iaitu isi yang menampakkan tadi daripada burung merpati, telefon dengan komputer lama. Jadi kita lihat ianya sebenarnya merujuk kepada komunikasi. Jadi aspek komunikasi ini sebenarnya berkait dengan ketiga-tiga bidang. Sama ada aspek sosial, aspek ekonomi, aspek politik. Jadi pelajar-pelajar ini mempunyai ruang yang begitu luas nak memilih isi daripada aspek mana. Jadi cuba bayangkan, ya, dari gambar kedua sistem komunikasi tadi. Isi pertamanya mengeratkan hubungan sesama anggota keluarga, kawan atau kenalan, dan sudah pastinya isi ini daripada aspek sosial. Kedua, menzahirkan perniagaan maya online. Kalau kita lihat, okey, sistem komunikasi ini memudahkan perniagaan yang dapat dijalankan dalam online sistem sekarang, ya, begitu terkenal. Okey, perniagaan maya. Ia merujuk kepada ekonomi, aspek ekonomi, kebaikan dalam ekonomi. Dan ketiga, memudahkan hubungan antara bangsa dan globalisasi. Sudah pastinya dengan adanya sistem komunikasi ini, hubungan antara negara begitu erat. Pemimpin-pemimpin negara boleh berhubung dengan mudah. Dan yang ini pula isi berkaitan dengan politik. Dan begitulah setiap satu isi ini kemudiannya mudah menyampaikan mesej, kempen, dasar propaganda kerajaan. Jadi ini pula isinya memang berkait dengan politik. Dan kemudian memudahkan urusan perdagangan antarabangsa.
So, ini daripada ekonomi dan politik. Jadi, dengan adanya teknik ini, kita boleh gunakan, kita boleh mendapat peluang untuk mencari isi dalam pelbagai sudut dan begitu meluas. Ya? Dan cuba lihat gambar ketiga yang ditunjukkan, gambar yang maksudkan kepada rumah kita tadi. Okey, daripada keadaan usang, daif dulu kita dapat tinggal dalam struktur bangunan, struktur kediaman yang lebih selesa, lebih canggih. Okey, dan ini pula menyediakan tempat kediaman, rumah yang selesa dan selamat. Dan yang ini sudah pasti dari aspek sosial. Okey, dan gambar keempat tadi yang menunjukkan kemudahan-kemudahan rawatan, perubatan. Dan yang ni juga pula maksudkan kepada aspek sosial dari segi kesihatan. Dan isi kelima tadi yang membawa gambar-gambar pelbagai senjata perang, senjata pertahanan, ianya pula maksudkan kepada aspek politik. Dan akhirnya gambar keenam yang ditunjukkan iaitu gambar-gambar sistem pertanian. Sebenarnya sistem pertanian memenuhi keperluan sumber makanan bagi populasi manusia yang meningkat. Ini sudah pastinya aspek sosial. Dan seterusnya meningkatkan sumber pendapatan melalui sektor pertanian pula dari aspek ekonomi. Jadi kebaikan sains ini dapat kita lihat dalam pelbagai aspek yang melibatkan aspek sosial, ekonomi dan politik. Okey, jadi ini adalah sedikit gambaran kasar betapa teknik sosio-ekopol ini boleh membantu pelajar-pelajar mencari isi yang cukup relevan dan menepati kehendak tajuk. Okey, cuba kita memahami pula secara terperinci. Okey, selain daripada ini, apalagi agaknya kemungkinan-kemungkinan isi yang boleh dihubung kaitkan dengan teknik sosio-ekopol ini. Ya. Okey, mula-mula dari aspek sosial, pelajar perlu ingat ya, sebenarnya banyak ruang, banyak peluang, banyak kemungkinan isi-isi itu ada. Okey, dari aspek sosial, kita lihat, bayangkan karangan tadi ya, bunyinya kemajuan sains membawa banyak kebaikan kepada manusia. Jadi kita kaitkan dengan setiap satu sifat-sifat begini. Satu, pertama, okey, bila kita katakan aspek sosial, apakah ciri-ciri, apakah sifat-sifat yang merangkumi aspek sosial ini? Sudah pastinya amalan, cara hidup, gaya hidup. Okey, kalau begitu, kaitkan dengan tajuk tadi. Okey, kemajuan sains dan teknologi. Apakah kebaikan yang kita terima dari aspek amalan, cara hidup, gaya hidup? Sudah pastinya. Okey, kemajuan sains dan teknologi ini telah merubah cara hidup manusia, merubah gaya hidup manusia. Okey. Dan kemudian, sejauh mana kemajuan sains ini dan teknologi ini telah membantu dalam usaha mengekalkan, dalam meneguhkan kesejahteraan, keamanan, perpaduan. Okey. Dan sudah pastinya ya, pelbagai media-media sosial sekarang ini menjadi penghubung antara manusia yang begitu berkesan sifatnya. Dan cuba lihat betapa adat bersam, seni, budaya dan agama. Okey, dengan adanya kemajuan sains dan teknologi ini, betapa mudahnya kita boleh mendedahkan, kita boleh memperkenalkan adat bersam kita, seni kita, budaya, agama. Okey, bukan hanya sesama kita tetapi sehinggalah manusia sejagat boleh mengenali kita. Okey, dengan masuk Google, okey, kita masuk dalam YouTube, kita boleh menaip saja apa yang kamu nak. Katalah saya nak kenali agama Islam, saya nak kenali agama Kristian, agama Hindu, agama Buddha, kita type saja. Kita cari banyak bahan-bahan sedia ada dan memberi kita pengetahuan yang secukupnya. Dan kemudian dari aspek institusi kekeluargaan, dalam aspek sosial ini merupakan satu daripada ciri penting. Okey, dari aspek kekeluargaan, okey, apakah kebaikan daripada kemajuan sains dan teknologi? Cuba bayangkan ibu-ibu, kakak-kakak kita zaman dulu, golongan wanita terpaksa bekerja keras. Okey, siang sampailah malam. Okey, pelbagai jenis kerja terpaksa dilakukan oleh mereka, tetapi banyaknya telah dimudahkan oleh kemajuan sains dan teknologi dengan adanya sistem mesin basuh, pelbagai alat-alat masakan dan sebagainya. Ya. Dan
sukan dan permainan, kita dapat melihat betapa kebaikan kemajuan sains dan teknologi telah membantu dalam meningkatkan lagi taraf kualiti permainan sukan yang bukan hanya dilakukan untuk keseronokan diri tetapi sebagai satu sumber pendapatan kebelakangan ini. Dan dari aspek kesihatan kita dapat lihat tadi salah satu gambar yang menunjukkan betapa evolusi yang melanda dunia perubatan dengan penghasilan pelbagai bentuk peralatan rawatan perubatan dan sebagainya. Dan kita juga dapat lihat betapa dalam aspek sosial ni hubungan sosial sesama manusia dari segi komunikasi. Okey. Dan sudah pastinya banyak kebaikan kemajuan sains dan teknologi dalam aspek hubungan sosial Dan akhirnya kita lihat juga bukan akhirnya tetapi antaranya juga kemajuan sains dan teknologi yang telah membawa banyak kebaikan dalam sistem pendidikan, dunia pendidikan. Dan begitu juga sebagai sumber pengetahuan segala-galanya di hujung jari, hanya perlu memetik papan kekunci kita akan kenali segala-galanya. Okey, ini adalah pelbagai kemungkinan isi-isi yang pelajar boleh mencari. Dan kita lihat ianya lebih kurang 9 3, 6, 8 isi yang berbeza dari sudut berbeza. Tapi pelajar-pelajar untuk peperiksaan tak perlulah mencari banyak-banyak isi. Pilihlah dari mana-mana satu. Kalau pelajar suka, okey dia rasa lebih selesa, mudah untuk mencari isi dari aspek kesihatan, kaitkan dengan dia. Kalau dengan hubungan sosial, kaitkan. Dengan sistem pendidikan, kaitkan. Institusi keguruan, kaitkan. Dan kamu pilihlah mana-mana dua yang terbaik. Okey? Dua ataupun tiga. Okey, cuba lihat seterusnya. Dari aspek ekonomi pula, kita dapat lihat apakah kebaikan yang diterima hasil kemajuan sains dan teknologi. Sudah pastinya kemajuan sains dan teknologi ini telah membawa kebaikan dari aspek kemudahan infrastruktur atau prasarana yang sememangnya merupakan keperluan-keperluan yang asas untuk zaman sekarang ini. Cuba bayangkan pelbagai bentuk bangunan, sekolah, hospital-hospital, jalan raya, taman rekreasi. Banyak-banyak benda ini memang penting Dan begitu juga dari aspek ekonomi, kemajuan sains dan teknologi ini telah memungkinkan pendapatan per kapita dan taraf hidup masyarakat yang semakin tinggi. Ada banyak cara mencari pendapatan zaman sekarang dengan adanya kemajuan sains dan teknologi. Dan kemudian, kemajuan sains dan teknologi juga telah membuatkan kemajuan industri dan pendapatan negara semakin meningkat. Cuba bayangkan negara kita juga dulu, satu ketika dulu sebagai negara mundur, kemudian menjadi negara pertanian, dan kemudian menjadi negara membangun. Dan kita sebenarnya dalam era melangkah ke arah negara maju, tak lama lagi Semoga yang menjadi kenyataan. Dan begitu juga kemajuan sains dan teknologi ini telah menyediakan peluang pekerjaan dan menyebabkan kadar pengangguran ini semakin rendah. Sebab kita tak adalah banyak alasan katakan tak ada peluang kerja itu dan ini. Ada banyak cara. Asal kita bijak mencari jalannya, memang ada. Dengan menggunakan kemudahan-kemudahan sains dan teknologi, kita boleh mencari pelbagai jalan untuk mencari pendapatan kita. Dan peluang pasaran dan perniagaan turut menjadi semakin luas dengan adanya kemajuan sains dan teknologi, sama ada pasaran dalaman maupun pasaran luaran. Kita sebenarnya dalam era globalisasi ini memang mempunyai ruang yang cukup luas jangan beri alasan. Dan kemudian kemajuan sains dan teknologi ini juga telah membantu dalam merangsang ataupun memudahkan segala dasar-dasar kerajaan ataupun dasar-dasar ekonomi yang diilhamkan oleh negara mudah tercapai. Dan akhirnya kita masuk aspek politik. Dalam aspek politik pula kita dapat lihat betapa kemajuan sains dan teknologi ini membantu sistem pemerintahan ataupun pentadbiran. Sudah begitu mudah pelbagai agensi kerajaan boleh menghampiri ataupun mendekati rakyat kerana adanya pelbagai cara
komunikasi, propaganda yang begitu mudah. Dan kemudian kemajuan sains dan teknologi ini juga menentukan, ya, salah satu unsur penting menentukan kestabilan kerajaan dan kemakmuran negara. Kita dapat melihat dalam realiti betapa negara-negara lain yang mundur, yang menderita kerana ketidakstabilan politik akibat daripada kesengsaraan masyarakat. Jadi negara kita ni kita harus bersyukur, ya, dengan ada kemajuan sains dan teknologi, dengan kestabilan kerajaan, hidup kita semakin selesa, ya, lebih aman dan damai. Okey, dan kemajuan sains dan teknologi ini juga merupakan penentu, ya, satu cara pengukuran, ya, sejauh mana negara itu maju ataupun tidak. Dengan kata lain, ia menentukan imej dan maruah negara. Okey, so jadi kita tidak boleh ketinggalan daripada kemajuan sains dan teknologi. Dan begitulah keselamatan dan pertahanan negara. Kalau kamu ingat lagi satu gambar yang menunjukkan pelbagai senjata perang, senjata pertahanan. Okey, dengan kemajuan dalam bidang ketenteraan, dalam bidang penghasilan senjata peperangan perlindungan ini, kita sentiasa dapat memastikan keselamatan dan pertahanan negara kita. Bila kita kata keselamatan dan pertahanan negara bermakna mungkin daripada ancaman, ya, ancaman luaran, maksudnya daripada negara-negara lain, maupun ancaman dalaman. Okey, ancaman dalaman. Jadi dengan adanya pelbagai peralatan, ya, keselamatan dan pertahanan negara, okey, negara kita terus aman dan damai. Dan kita juga dapat menyemai semangat patriotisme dengan adanya pelbagai sumber-sumber maklumat, saluran-saluran penyampai maklumat, okey, untuk masyarakat kita. Dan akhir sekali di sini ialah hubungan diplomatik antarabangsa. Okey, dengan adanya kemajuan sains dan teknologi, okey, kita dapat mengeratkan hubungan antara negara-negara jiran dan negara-negara luar. Okey, jadi saya rasa dengan ini apa yang saya sampaikan tadi cukup membantu pelajar-pelajar dalam memahami betapa penggunaan teknik aspek sosial, politik, ekonomi. Dengan singkatnya, aspek sosio-ekopol ini boleh membantu usaha pelajar mencari isi dengan mudah. Semoga anda dapat manfaat daripadanya. Dan saya akan menghasilkan satu lagi video yang akan menunjukkan bagaimana isi-isi ini akan dikembangkan agar menjadi perenggan panjang dan supaya menghasilkan satu karangan penuh video seterusnya. Okey, jadi jangan lupa untuk subscribe, like, share video saya, dan jangan lupa juga tekan bell agar kamu boleh dapat segala video-video yang saya akan keluarkan menjelang peperiksaan SPM, termasuklah ramalan-ramalan yang saya akan lakukan dalam masa terdekat. Okey, jadi sehingga berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. See you guys and girls.